sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi majlis yang berusaha, Datuk Seri Pengurusi Surau, Saf Kepimpinan, Datuk-datuk, Muslimin Muslimat, tak lupa Ashabul Fadilah, Tutu Imam, Tutu Guru, para alim ulama, para ibu bapa yang saya kasihi dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat berhimpun dalam satu majlis. Dan majlis yang kita himpun ini biasanya kita ada banyak matlamat. Dan matlamat biasa kita gunakan adalah mari nak mendengar, mari nak dapat sejuzuk daripada ilmu. Bila kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, nak dapat, nak ambil, nak kutip mutiara ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maksud ilmu tersebut adalah sebuah makrifah dan kefahaman yang sebenarnya, yang membawa kepada perlakuan amalan mengikut neraca yang sahih dan sebenarnya, sehingga menatijahkan rasaan takwa, rasaan khasyatullah. Maka itulah yang kita nak maksud ilmu. Bukan semata-mata banyak meriwayatkan, tetapi intipati utama bagaimana nak mendatangkan rasaan khasyatullah. Sebab itu Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmul khasyah. Ilmu itu bukan kerana banyak riwayat-riwayat, sebut kaul tu kaul ni, sebut hujahan itu hujahan ini, tapi bagaimana ilmu itu boleh menjelmakan bagi seseorang rasaan takut kepada Allah. Dengan rasa takut kepada Allah, makanya pelaksanaan ibadat yang dilakukan akan dikarenakan dengan kerana Allah semata-mata. Justru ketika itu dia akan memudahkan dan memungkinkan untuk menuju ke syurga Allah. Makanya bila dah dalam keadaan macam itu, sifat kehidupan orang-orang seperti ini sudah berbeza. Sebab itu tuan-tuan, banyak di kalangan kita masih kabur, iaitu tugasan kehidupan kita di dunia ini. Kadang-kadang isu ini tak dibahaskan secara khusus. Kita lebih terawang-awangan dan dibataskan dengan dunia semata-mata. Tak pelik bila orang tanya, kenapa belajar, kenapa bersekolah sehingga ke Menara Gading? Maka jawabnya supaya senang dalam kehidupan. Natijah daripada senang kehidupan, dia akan dapat apa hasrat dan matlamat kehidupannya. Tapi di sana hanya begitu dekat, selangkah sahaja, iaitu selepas mati. Bila sebut selepas mati ni, jarang sekali kita fikir bagaimana kita mampu atau tidak nak jawab persoalan-persoalan dan perjalanan yang cukup panjang selepas itu.
Sayyidina Uthman ibn Affan ketika menjadi khalifah, bila ziarah kubur dia menangis teresak-esak. Lalu ditanya kepadanya, "Ya Amiral Mu'minin, berbicara berkenaan dengan syurga neraka kamu tak menangis. Berbicara berkenaan dengan titiang sirat hisab kamu tak menangis. Tetapi apabila kamu hadir kat kubur kamu menangis. Sedangkan nun jauh perjalanan lebih dahsyat." Maka dijawab secara mantik yang cukup hebat. Katanya, "Saudara, jika sekiranya di sini kita selamat, maka perjalanan seterusnya kita akan berkeselamatan. Tapi jika sekiranya di sini kita gagal, bermakna mukaddimah yang tak baik, malanglah hidup manusia dan gagallah kehidupannya." Persoalan yang saya nak bangkitkan pada malam ni adalah bagaimana kita tengok kadang-kadang bila kita faham tentang tugasan pembelajaran atau menuntut ilmu, semata-mata hanya dalam bentuk yang amat-amat sedikit, tanpa kita melihat bahawa ilmu yang kita tuntut itu akan membawa kita ke syurga Allah. Nak cakap berkenaan dengan syurga Allah, pertama sekali, bagaimana ilmu tersebut boleh mengubah kehidupan kita ke arah jauh lebih baik. Bagaimana ilmu tersebut menyebabkan akidah kefahaman kita sahih sebenar-benarnya. Bagaimana ilmu tersebut menyebabkan pelaksanaan ibadat kita mengikut neraca syariah sebenarnya dan benar-benar berbetulan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca nas ilahi, Allah menyebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kamu, di kalangan kamu siapa yang paling baik amalannya. Ahsanu amala ditafsirkan oleh mufassirin dan kebanyakan ulama dengan dua maksud. Maksud yang pertama ataupun dua syarat. Syarat yang pertama, amalan tersebut adalah amalan yang benar-benar membetuli neraca syariah. Apa yang dikehendaki. Jangan sekadar ikutan yang tidak tepat. Al-Asmu'i rahimahullahu ta'ala bersama dengan beberapa sahabat-sahabat berjalan di gigi air, di tebing sungai, melihat sebuah khemah seorang perempuan muslimah yang sudah tua tidur luar khemah. Tidur tu dengan mengeruh. Mana orang tua kan tidur khukah macam kita juga kadang-kadang. Dan waktu itu masuk waktu. Lalu Al-Asmu'i bersama sahabatnya mengejutkan perempuan tersebut. "Cik, bangun, semaya." Apa dia buat? Dalam keadaan tersentak mata, dalam keadaan merah, terus bersimpuh dan akad takbir mayang lalu dah. Lalu ditanya kepadanya, "Begini ke kamu sembahyang?" Katanya, "Hampir 40 tahun dah kami buat macam ni. Sedangkan tanpa wuduk, tanpa qiyam. Apakah ini sah di sisi Tuhan? Sedangkan hadis menyatakan innallaha la yaqbalu salata ahadikum bighairi tuhur atau kama qala. Allah tak akan terima salat ibadat kamu tanpa bersuci, tanpa adanya wuduk, tanpa selamatnya daripada hadas kecil dan hadas besar." Tapi ini yang berlaku kerana jahil yang bahaya sangat. Sayyidina Ali radhiyallahu an menyatakan qasama ala zahri isnani. Yang duk pikul, yang duk pukul atas belakangku, yang menyusahkan aku ada dua puak. Puak pertama, jahilun mutanassikun, dan puak yang kedua, alimun mutahattikun. Pertama puak iaitu orang jahil tapi kuat beribadat. Kesian.
kadang-kadang tidak menepati neraca syariah. Kedua, orang alim tapi perangainya dia meruntuhkan dan berani melanggar syariah Allah, waliyazbillah, sehingga menjadi ikutan orang kata tengok tu. Makanya yang pertama, syarat bagi amalan itu mestilah menepati neraca syariah, aswabuhum, atau yang tepat dalam amalan. Dan yang kedua, masalah batin, iaitu akhlasuhum. Dalam melaksanakan ibadat, perkara seperti ini memang kita payah untuk bincang. Namanya keikhlasan dalam beribadat. Allah menekankan dalam banyak nas, antaranya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali semata-mata untuk ibadat kepada Allah, hal dalam keadaan mengikhlaskan semata-mata kerana Allah. Yang ini penting, tuan-tuan. Kita tengok dalam semua acara ibadat, maka penekanan keikhlasan tanpa sebarang sekutu dan syirik adalah hal yang terpenting, yang wajib kita junjung. Ketika kita mukaddimah salat, selepas daripada takbiratul ihram, antara perkara yang sunat kita baca adalah doa iftitah dengan pelbagai riwayat. Ada riwayat menyatakan sunat kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Begitulah, wa nakini minal khataya kama min khatayaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Itu satu. Salah satu daripadanya yang sunat kita baca ialah dengan menyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin menunjukkan mengkarnakan dengan kerana Allah Ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, orang tu mengikut apa yang dia niat. Kita tengok sebagai ibadat puasa, Allah berfirman dalam hadis kursi, as-siyamuli atau as-saumuli, puasa untuk aku. Aku di situ maknanya Allah. Maknanya biar kerana Allah. Kita tengok dalam bab ibadat haji, kita masuk haji, kita mulakan dengan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Tapi selepas tu dia sebut apa? Labbaik la syarika laka labbaik. Tengok, penafian kesyirikan untuk mengkernakan dengan kerana lain tak ada. Sebab zaman jahiliyah, bila niat haji, dia akan kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika illa syarikun huwa lak, wal iyaz billah. Labbaik, aku datang ya Allah, tidak ada sekutu kecuali sekutu yang ada pada kamu. Mana boleh gitu. Sebab itu diberhalakan di Kaabah itu lebih daripada 360 berhala. Hak besar, hak kecil, hak tua, hak muda. La ta'uzza manat, sebab apa ni? Artinya pentingnya keikhlasan dalam ibadat. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok dalam ibadat kita datang, maka kata ulama, kita datang ke masjid ni pahala tak sama banyak, tuan-tuan. Ada yang amat banyak, ada yang sekadar sejekar daripada pahala, berdasarkan kepada niat dia itu. Al-umur bimaqasidiha.
Bila niat dia besar, niat dia okey, niat dia baik, maka dia akan meraih banyak pahala dan dapatan di sisi Allah. Sebab itu kalau kita belajar ilmu, salah satu daripada perkara terpenting dalam hidup kita adalah pemahaman kita berkenaan dengan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min khairum min amalih. Boleh jadi niat seorang yang beriman lebih baik daripada amalan dia. Kenapa? Kalau amalan mungkin datang riak, datang ujub, tapi niat tak ada lagi. Sebab niat masa tu belum boleh tunjuk lagi kat orang. Saya niat nak sembahyang malam ni. Adakah kita akan royak kat orang kata, Syekh, saya niat malam ni saya nak sembahyang malam? Tak boleh. Orang boleh kata, tapi bila kita sembahyang malam, yang itu kalau kita boleh tunjuk pun. Jadi di sini, seseorang itu bila dia memahami dalam kehidupan, dia cuba nak buat, bagaimana kita di dunia ini adalah sebagai satu tempat untuk kita meraih pahala akhirat. Disebut sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sebagai ladang akhirat. Bila ladang macam mana? Bayangkan, 2 tuang tanah. Setiap seorang mempunyai berhektar-hektar tanah. Berhektar. Katakan 10 hektar. Orang yang pertama membiarkan tanahnya terbiar, bertahun-tahun, dia tak akan dapat hasil. Lalang hutang. Boleh jadi di situlah tempat bertenggeknya segala mak nenek binatang buah, ular, sawa, jeking, kala, seumpamanya. Tapi sahabat yang jiran sebelah lagi, dia fikir bagaimana nak tanam tanaman yang buah hasilnya cukup banyak dan dapat keuntungan dan laba besar. Dia tanam kelapa renek yang mahal untuk dibuat ainyo muda. Dia tanam pula musaking. Dia tanam pula bahan-bahan makanan yang cukup sesuai dan cukup mempunyai potensi besar. Yang ni mungkin ratusan ribu, jutaan setahun dia perolehi. Tapi yang ni kosong sahaja. Maka itulah ibarat di hari akhirat kelak. Masa kita, tuan-tuan, sehebat mana kita, masa kita terhad. Ukuran masa ini bukan panjang dan pendek, tapi ukuran masa di sisi Tuhan, apa pengisian tentang masa tersebut. Cukuplah dalam satu surah yang cukup hebat, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Masa di situ sama ada masa secara masaan ataupun masa dengan makna solat asar, ataupun masa dengan makna waktu asar. Maka itu menunjukkan antara yang terpenting dalam kehidupan. Saya ringkaskan tentang masa ini. Menariknya kalimah masa ini, dalam nas ini Allah menggunakan kalimah asr. Apa makna asr? Salah satu daripada makna asr ini, mushtaqatnya memberi makna asir. Asir itu siapa pergi Mekah orang faham. Perahang pisang, perahang anggur, perahang mangga, perahang parawalah, perahang delima, macam-macam perahang ataupun capu. Oleh kerana saya nak beri dekat kefahaman kepada kita, kalau kita tengok ghalibnya musim Ramadan. Bila musim Ramadan, kita selalu temu orang jual air tebu. Dan menariknya di Malaysia, bila jual air tebu, dia bawa dengan mesin-mesin tebu selalu. Dan dia bawa batang-batang tebu.
batang tebu tu kalau kita tengok, ada yang kerak 4 kaki panjang. Dia ricih, dia bersih, dia basuh. 4 kaki panjang ini dia akan masukkan dalam mesin tebu. Dan dia letak jak depan tu. Maka keluar air setengah jak. 4 kaki ni. Tuan-tuan ingat selepas daripada itu dia buang tak? Dia ambil balik dan dia lipat 2. Jadi 2 kaki. Dia masuk sekali lagi. Air tak banyak dah. Kita kata dia buang. Tak. Dia lipat pula 2 lagi jadi sekaki. Masuk lagi. Kita ingat dia buang. Tak. Dia gupar. Lalu dia masuk sekali lagi. Maka tinggalnya namanya hampas. Maka tuang tebu tu benar-benar dia perah tebu dia. Kalau kita ambil pun nak perah pun tak ada keluar air dah. Sampai 4 kali perah. Maknanya tuang tebu tu benar-benar cerdik dalam menggunakan tebu tu sampai habis dia boleh perah. Bayangkan tuan-tuan, dalam hidup kita, kita tak perah hidup kita. Selalu bila kita bercakap buat apa saja, relax berada, tahulah nak buat apa, nak berehat. Akhirnya masa kita dihabiskan begitulah dari sehari, semalam, petang, pagi, siang, malam. Maka orang ini adalah orang yang amat rugi dalam kehidupan dia. Saya tak dapat nak contoh dengan sebanyak mungkin, tapi saya akan bagi tahu sepintas lalu beberapa tokoh bagaimana mereka menggunakan masa. Sebagai contoh, Al-Bairuni. Siapa tak kenal Al-Bairuni, Abu Raihan Al-Bairuni? Rostov Lobon berkata, Al-Bairuni ni lebih hebat daripada ahli falsafah Greek lama seperti Socrates, Aristotle, Pluto. Sedangkan Al-Bairuni ni orang Islam. Dia mati dalam usia 78 tahun. Al-Bairuni rahimahullahu ta'ala nak mati le dah. Dalam sakaratul maut, anak murid dia datang. Maka dia ajak bincang berkenaan dengan harta pesaka pewarisan, berkenaan dengan al-jaddul fasid, nenek ataupun atuk yang rosak macam mana dari sudut pesaka. Lalu murid-murid kata, Tok Guru, saat seperti ini Tok Guru nak ajak kita bincang lagi ke? Maka dia beri satu pengajaran yang cukup bermakna kepada murid-murid dia. Dia kata apa? Wahai murid-muridku, la an alqallaha alima khairum min an alqahu jahila. Bahawa aku bertemu Allah dalam keadaan alim, jauh lebih baik aku bertemu dengan Allah daripada keadaan jahil. Saat lahazat akhir, nafas-nafas dan denyut jantung yang terakhir, masih belajar. Seolah-olah nak mengkhatimakan dalam menuntut ilmu. Dan inilah yang dijawab oleh guru kepada Imam Malik, seorang perawi hadis yang terkemuka, yang juga menjadi salah seorang rijal bagi Imam Al-Bukhari. Nama sebenarnya Ayyub As-Sakhtiyani, atau digelar sebagai Abu Tamimah. Orang tanya dia, wahai tuan guru, katakan Allah ambil nyawa tuan guru, apa yang tuan guru nak lakukan ketika itu? Maka dia jawab, aku nak ketika itu aku sedang menuntut dan belajar ilmu. Kenapa? Kerana mereka faham betapa masa mereka guna dengan sebenar-benarnya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka belajar. Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala
dalam usia 80 tahun lebih, tapi minat dia membaca ilmu macam umur 20 tahun. Loba. Kerana apa? Kerana mereka ni gunakan masa untuk menuntut ilmu. Kita tengok pula kisah bagaimana mereka yang rajin membaca buku. Kita baca sejarah Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ibnul Jauzi pernah menyatakan, aku pergi ke sebuah perpustakaan, aku dapati ada 60,000 judul buku. Dan tak pelik kalau aku katakan bahawa aku telah membaca lebih daripada 20,000 judul buku. Perawi yang menceritakan kisah ini menyatakan bahawa Ibnul Jauzi rahimahullah sebenarnya baca jauh lebih besar, lebih banyak daripada itu. Sebab itu bila dia ceramah, ramai orang Yahudi, Kristian masuk Islam. Ramai orang yang hoha-hoha akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kedalaman ilmunya dan penguasaan yang amat-amat luar biasa. Ini masa, tuan-tuan. Ada di kalangan mereka banyak zikrullah, kerana zikrullah ini diperintahkan Tuhan dalam banyak nas. Antaranya, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu zikir ke Allah banyak-banyak. Allah sebut dalam acara ibadat haji, fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Bila mana kamu selesai melaksanakan ibadat haji, banyakkan zikir ke Allah sebagaimana kamu zikir tentang ibu bapa kamu, bangga dengan nenek moyang kamu, bahkan kena lebih lagi ingat ke Allah. Maknanya zikir sampai tahap tu. Orang tanya seorang ulama, Khalid bin Ma'dan, yang dipanggil sebagai Mukhadram, yang hidup zaman Nabi dan tak pernah temu dengan Nabi. Asalnya orang Yaman, tapi meninggal dan menetap di Syam, Syria. Ini antara min ubbadi zamani, di antara orang yang kaki-kaki ibadat pada zamannya. Dikatakan beliau, setiap hari zikrullah tak kurang daripada 40,000 kali sehari. Tengok hidup dia, kerana dia zikir pada Allah banyak-banyak, suka sangat zikir pada Allah. Inilah ulama, inilah orang yang hebat. Seorang saleh ditanya kepadanya, saudara istighfar kepada Allah berapa kali sehari? Dia kata sikit. Orang tanya dia, sikit banyak mana? Dia jawab, sekadar hanya 18,000 kali sehari. Kita banyak 4 kali, 10 kali, tapi dia tengok. Sebab dia loba. Orang macam ini, dia akan manfaatkan betul-betul. Kita baca lagi kisah mereka ini yang kaki baca Quran. Kalau kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ada orang yang khatam Quran sampai sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan banyak lagi yang kita nukilkan. Nak ceritanya kenapa? Kerana mereka faham kehidupan. Mereka ambil betul-betul, tuan-tuan, dan mereka tidak akan buang macam itu. Ada orang yang suka pergi ke masjid, setiap waktu dia mewakafkan masanya berjalan menuju ke masjid. Ada seorang tua, namanya Abdullah. Abdullah ini orang Madinah, orang Mekah. Beliau ini setiap waktu sembahyang di masjid tepi rumah dia.
Abdullah Al-Asiri nama dia, lebih kurang. Setiap waktu dia semaya di masjid. Apa peliknya? Peliknya tuan-tuan, dia tak boleh berjalan. Dia pergi masjid ngakuk. Faham mana ngakuk? Bukan makan akuk. Mengangkuk dengan kaki, paralyzed. Allah kata, ya kita sihat mulai ada selamba. Bila kita tengok macam tu, hai, kita kata tak tahan. Saya pengalaman pergi ke Mekah tak banyak daripada Datuk Seri Zainal. Dia tu memang kaki dah. Rumah dia, cuma tak ada orang rumah je di Mekah. Rumah adalah kuatnya pergi Mekah. Tapi saya nak cerita satu pengalaman. Kadang-kadang saya rasa, ni cerita mungkin 7-8 tahun tu. Masa tu tak ingat lah sama ada haji ke umrah. Tapi musim crowded sikit orang. Kita duduk belakang Sukulai. Masa tu ada lagi Sukulai tu. Jadi kita duduk situ. Duduk hotel biasa. Saya ni jenis malas juga pergi Mekah, pergi mayang masjid. Jauh kok, jalan mai. Satu hari kita keluar nak pergi jalan ke masjid. Bila nak pergi jalan ke masjid, saya tengok seorang perempuan. Seorang perempuan bokok 3. Duduk jauh pada saya lagi, belakang lagi. Pegang tukar, pergi masjid. Allah kata, malu aku. Kita tak bokok pun, selamba lem pun tak pergi masjid. Pergi masjid, semangat, Allah kata. Bila kita tengok keadaan macam ni, kita kata, ya Allah, ada orang yang mana dia buat macam itu, dia akan dapat rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Lelaki yang hatinya bergantung kepada masjid. Orang ni Nabi sebut dalam hadis yang masyhur, hadis sahih riwayat Muslim dan lain lagi, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah pada hari tak ada lindungan kecuali lindungan arasy Allah. Salah satunya lelaki yang hatinya bergantung ke masjid. Bila kita tengok macam ini tuan-tuan, mereka tidak ada dalam kehidupan mereka, melainkan mereka cuba setiap detik akan dipahalakan Allah kepadanya dan masuk dalam mizan hasanatnya pada hari yang dinyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang macam ini orang yang hebat. Dia membawa segunung pahala. Dia membawa begitu banyak pahala setiap masa, setiap detik. Tapi kadang-kadang orang biasa, dia kumpul dosa demi dosa. Berkeuntunganlah orang yang dia mati tapi pahalanya mengalir menjadi bekalan akhiratnya. Tapi berkerugian besarlah orang itu, matinya sudah lama, tapi dosanya tetap mengalir, lalu dihimpunkan dalam kedudukan yang tak baik. Apa kita nak? Kita akan boleh tengok macam mana orang yang berkeuntungan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jam saya masuk dah waktu ni. Dan sini tak masuk lagi. Masuk dah. Lepas masuk ni saya tengok tuan-tuan sibuk masa, saya pendek je lah. Lepas ni dalam 10 minit saya ambil masa. Wallahualam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabbas syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, persoalan dalam kehidupan inilah yang kadang-kadang kita cuba tengok. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dikatakan pernah berkata, sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah perlambangan kehidupan kita di hari akhirat. Jadi rupa-rupanya kita betul dulu hidup kita di dunia ni, itulah akan natijah kita akan dapat. Dan paling menggerungkan ialah kebanyakan di kalangan manusia, bukan semua, kebanyakan di kalangan manusia akan mati mengikut apa yang biasa mereka lakukan. Ini kebanyakan, saya tak kata semua. Kebanyakan macam tu kita tengok. Orang yang dalam keadaan taat kepada Allah, ghalibnya dia mati dalam keadaan taat. Seorang pada suka sangat pergi ke masjid, kita akan dapati dia akan mati sama ada baru balik pada masjid, baru nak pergi masjid, baru selesai wuduk, atau dalam sujud, atau begitulah keadaannya, ada kena-mengena dengan masjid. Tapi seorang kadang-kadang kalau kaki maksiat, dia akan mati dalam keadaan maksiat juga. Yang itu yang kita bimbang. Dan cerita as-sabab indal mamat ataupun kesabitan, tetap pendirian dengan kebaikan, dengan ketakwaan ketika mati ni, ghalibnya dalam kehidupan dia, dia telah melalui fasa-fasa seperti itu. Bacalah sejarah, kerana sejarah sebaik-baik bukti dalam hal ini. Oleh kerana itu tuan-tuan, apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Imam Ibn Atha'illahi Sakandari rahimahullah, bila ditanya kepadanya melalui kitabnya Taj Al-Arus Al-Hawi li Tahzib An-Nufus, bila ditanya kepadanya, kalau orang itu sudah 40 tahun atau 50 tahun atau 60 tahun baru tersentak daripada lamunan kehidupannya, apa yang patut dia lakukan bagi mengisi juzuk masa yang berbaki itu? Dia jawab,
Pertama sekali, banyakkan bertaubat dan beristighfar. Keduanya, banyakkan zikrullah. Ketiganya, banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawapan yang kita tengok nak gambarkan bahawa perlu pengisian masa yang ada itu berbaki itu. Kenapa? Kerana bila Nabi sebut tentang iman dalam banyak riwayat, al-iman situn wa sab'una syu'bah, bid'un wa sab'una syu'bah. Satu riwayat bid'un wa situna syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu ada 60 cabang lebih. Iman itu ada 70 cabang lebih. Hak paling tinggi kalimahnya, paling tinggi iman itu kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kerana la ilaha illallah inilah yang telah disaksikan oleh Allah sendiri, oleh para malaikatnya, dan oleh para ulama yang memahami akan syahadah ketauhidan ini. Dalilnya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah sendiri saksi bahawa tak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia sendiri. Dia sendiri saksi tentang ketauhidan Allah. Dan para malaikatnya dan juga orang-orang yang beriman. Tengok. Jadi kalau kita zikrullah, kita lazimi, insya-Allah. Ada satu kisah saya terbaca. Kisah seorang tok guru. Dia tegar mengajar murid-muridnya. Mengajar. Balik rumah, pergi masjid ngajar. Ngajar je. Satu hari, dia tengok, dia temu tengah jalan ada seekor anak burung. Jadi anak burung tu dia ambil, dia bela. Dia sayang anak burung tu, dia bela. Jadi boleh makan tangan lah. Dia jaga letak dalam sangkar. Dan burung tu pula dia entah pandai bercakap. Dia boleh ajar. Maka dia ajar burung tu dengan kalimah la ilaha illallah. Maka burung tu akan sebut lain. Tengok dia agah sikit kak, la ilaha illallah. Ada orang tu dia bela burung dia tu, dia nangis. Dia ajar burung dia nangis dan sebut tolong. Jadi satu hari tu bila jirang mari dengar tolong nangis gini ni, jirang pun tolong nangis. Mari bomba, mari polis ni, kenapa ni? Tengok-tengok burung nangis. Ya ilah Allah. Ada berlaku dalam sejarah lah. Ni hak baru, ni cerita hak lama. Agak sikit la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Jadi tok guru ni bila balik ke beri makan capok, la ilaha illallah, suka main. Lepas main. Burung jinak. Lama dah macam tu. Satu hari tok guru ni balik, burung ni main kat dia, la ilaha illallah. Jamuk. Kemudian nak jadi ke cerita, sedang tok guru paling ni, ada seekor kucing ngak burung tu. Burung tu bunyi. Kata orang sakit mengaduh, tok guru bangun ni kejar tengok kucing lari. Bila kucing lari, dia tengok burung dia terkulai layu. Tinggal sesak napas dah. Napas ni sebab luka banyak ni, kena cekau ni, leher ni. Dia tengok burung tu air mata keluar. Dalam keadaan nafas yang terakhir, dia tengok tiba-tiba akhirnya burung tu mati. Dia pun tanang burung tu.
sejak hari itu Tok Guru mengalami kemurungan yang amat sangat. Sehari, 3 hari, 7 hari, sebulan. Lebih pada mati bini pula. Apa pelik ni. Jadi anak murid gelisah, susah hati. Mari ngajar, sudah ngajar balik. Tak ada senyum, tak ada gurau tau. Dulu banyak kok gurau. Jadi anak murid kata, "Guana gitu, siapa doa lalu sayang ke burung dia." Akhirnya anak murid ni pun buatlah kunjungan hormat pergi rumah Tok Guru. Cakap dengan Tok Guru. Pas cakap, "Tok Guru minta maaf lah Tok Guru. Kami nak cakap pun payah. Tapi mengesani Tok Guru ni, selepas mati burung tu, Tok Guru jadi berubah sakit. Kita boleh cari burung lain, insya-Allah, biarlah Tok Guru asah balik lidah biar cakap." Tok Guru sedih benar ke burung tu mati ke ni? Lalu Tok Guru ni jawab yang mengejutkan anak-anak murid dia. Tok Guru ni kata, burung yang saya bela tu selalu sebut la ilaha illallah. Saya aguh. Tapi yang saya mikir panjangnya ialah, bila burung ni kena cekau dek kucing tu, lalu dia nak mati, dia tak sebut la ilaha illallah. Walaupun burung tu bukan mukallaf, macam manusia mukallaf. Tapi kenapa bila masa tu dia tak sebut? Maknanya tuan-tuan, kalau boleh, tapi memang tak boleh pun. Kalau tuan-tuan ada 10,000, tuan-tuan boleh bayar 10,000, mati dengan kalimah akhir la ilaha illallah, bayar. Tapi bukan macam tu, memang tak boleh. Bukan 10,000, 10 juta pun tak. Memang benda tu bukan macam tu. Taufik daripada Allah dan hidayatullah bagi pada seorang yang mengkhatimahkan kalimah akhir la ilaha illallah, ini satu kurniaan yang amat baik. Kurniaan besar. Tak semua orang bernasib baik macam tu. Daripada situ, sebab itulah aku tengok macam ni. Bila kita faham macam tu, artinya dalam hidup kita, kita boleh untuk meningkatkan dari segi pahala, dari segi amal, dari segi apa yang kita boleh buat. Banyak kita boleh buat. Tapi sayang, sibuk kali sayang, kadang-kadang kita abaikan perkara kecil. Kecil je perkara tersebut. Isteri kita ada makanan banyak, tapi kita kata bagilah kat jiran sikit. Dia kata dah adang cemok tu sikit sangat lah, sikit dah ayam. Apa kata Nabi SAW? La tahkiranna jaratun li jaratiha walau bifisini syatin. Janganlah seorang perempuan, jiran perempuan, merasa kerdil sedikit kepada perempuan, jiran perempuan yang lain, walaupun nak sedekah hanya semakuk kecil daripada, kata orang kalau kita dapat napuh, kena napuh, pelanduk, dapat pelanduk orang hak tu, Allah gula cemok tu je buat apa nak bagi, ya. Jadi kita membaku sampahkan. Sebenarnya kadang-kadang walaupun sikit, tapi kadang-kadang kita bagi tu, kita telah dapat doa yang kadang-kadang kita tak sedar. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Mutakutlah api neraka walaupun syikki tamrah. Apa makna syikki tamrah? Tamrah ni maknanya sebiji buah kurma. Sebiji buah kurma ni, syikki ni kita belah. Belah, kita cubit. Bagi ni sikit, bagi ni sikit. Kita durian musaking pun suti seorang. Hak ni sikit. Allah kata Allah mudah lalu nak. Ya. Sebab aku ada banyak ni je. Minta maaf lah. Ada banyak ni. Bagi. Ya Allah. Itu pun cara yang terbaik. Kadang-kadang itu mahalnya kehidupan.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk saya ceramah. Ceramah ni tuan-tuan tak perlu banyak. Dia tak perlu lama. Yang perlunya amal je. Macam contohnya saya kata saudara-saudara kena sedekah. Maka saudara-saudara keluar daripada masjid ni, surah ni, walaupun 10 sen masuk dalam itu, dalam tabung. Bukan suruh RM14 seorang ataupun RM800 seorang keluar dah. 10 sen, okey, buat lalu. Itu saja caranya. Jadi iaitu yang saya nak sebut. Dan sengaja saya tak buka soal jawab. Tuan-tuan boleh rujuk dalam laman web kami www.muftiwp.gov.my. Hari ni saja pun saya duduk, mari tadi pun sedang jawab lagi soalan. Lebih kurang dalam 10 soalan. Dia masalah nak jawab tu bukanlah mudah. Satu tu kadang-kadang sejam setengah. Payuh, lambat. Nak cari dalilnya, nak buka kitabnya. Tiap-tiap hari kerja hamba gitu je lah. Dan Alhamdulillah laman web kita daripada 25,000 pada 5 tahun lepas, sekarang sudah mencecah 10 juta. Dia punya laman web pengunjungnya tiap-tiap hari. Termasuk Merry Christmas, kita bahas balik hukum, tengok seluruh dunia macam mana pandangan tu satu persatu. Tapi memenatkanlah. Tapi itu boleh rojok. Dan begitu juga boleh rojok kita punya Facebook. Kita akan aktif hampir setiap hari. InsyaAllah pada tahun depan saya target lebih kurang dalam, kita menuju kepada 4,000 soalan ke, kita akan cuba jawab dan dengan tuntas. Dan sahabat-sahabat kami banyak membantu kami. Dan hal macam ini kita akan cuba mengisi apa yang sepatutnya. Dan sebagai apa yang kita bincang tadi, tuan-tuan boleh rujuk dalam buku Wal Asr Demi Masa. Buku ni cerita bagaimana kita jaga masa. Kita ada time management, kita ada quality times. Kata Pak Hamka, hidup hanya sekali, justru biar bererti. Kita buat betul-betul tuan-tuan. Kita ada makrifah Rasulullah SAW. Sekarang kita nak menuju kepada keluarga bahagia, baiti jannati. Kita ada buku khusus yang mana kita boleh tengok, semak balik kaedah parenting keluarga dan seumpamanya. Nak mengajar sesuai matlab badring, pejabat mufti keluar. Untuk buku ni kita ambil masa hampir 15 tahun tuan-tuan, 3 jilid. Dan kita memudahkan matlab badring yang lama. Safinatun Najah baru cetak baru. Yang ini himpunan fatwa yang diambil daripada ulama Yaman yang buat kitab ni, dan kita kolaborasi dengan fatwa daripada pejabat mufti wilayah. Al-Kafi hadis 40 sesuai sangat tuan-tuan untuk dijadikan bacaan dan kajian. Buku ni saya ambil masa 20 tahun untuk siapkannya. Alhamdulillah dengan rojokan-rojokannya boleh banyak manfaat bagaimana Imam Nawawi susung hadis tersebut. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah. Mohon maaf bahasa yang saya guna mungkin kurang sesuai dengan khalayak tempat di sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.